Jadi selalu apa ni, kita ni di dalam masyarakat Syafi'i, kita kata pakai fiqh Syafi'i, yang kita tak makan lima dah, kau tu banyak lagi lah kau lain-lain. Bapa tak makan sebab dia ada taring kan, ada taring. Adalah ciri-cirinya binatang-binatang yang tak boleh dimakan, dia mengikut mazhab ni begini, mengikut mazhab ni begini. Dia berbeza-beza tu. Kalau kita mengaji mereka atas sikit, dia berbeza-beza cara pandangan dia. Jadi asas dia pergi kepada hadis juga. Sebab itu pengajian hadis ni amat penting. Antara asasnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin. Tu asal dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan binatang yang bertaring. Sebab tu jadi kaedah kan, orang tahu bapa tak boleh makan sebab bertaring. Tengok. Jadi lembu taring. Dak. Sebab tu boleh. Kau tu banyaklah orang duk kaji tengok tak ada taring. Kalau ada taring tak boleh. Asasnya asal ni lah. Baik. Baiklah, kita tengok di situ semua ulama kata gitu kok. Semua ulama pakai kaedah sat ni. Tak. Kalau Imam Malik dia kata tak. Tak taring boleh makan. Imam Malik kita tolong royak je. Hak taring boleh makan. Yang pentingnya tak ada racun, tak ada bahaya kepada manusia. Ikutlah gapo apa. Taring tu besar sepuluh rajak, sampai pak keluar je. Taring lah tu, apa panggil? Dalam bahasa lain dia panggil taring. Kalau kita panggil gading tu, dia panggil taring. Setahun tu pun boleh kalau lalu, kalau perlu. Sebab apa? Sebab hadis tadi dia pahal lagu lain. Ni nak ayat penting tu hadis tu. Tapi hadis ni ada kalanya orang ni pandai gini, orang ni pandai gini. Naha an akli kulli dhinabin difaham oleh kebanyakan ulama, termasuk Imam Syafi'i, tak boleh makan hak bertaring. Dia kata an akli, makan. Apa dia dari segi nahwunya, akli itu masdar dia panggil. Kulli dhi nabin, akli kulli dhi nabin. Ni idhafah gak. Orang ngaji nahwu, idhafah apa? Idhafah masdar pada apa? Sebab akli itu tertunda, dia masdar. Bila masdar dia jadi mudhaf, orang panggil idhafah. Idhafah gap. Idhafah masdar pada gap. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, dia kata idhafah masdar kepada maf'ul. Tu dia kata naik sikit tu, kelas atas sikit tu. Idhafah masdar kepada maf'ul. Mana makan dhinabin yang bertaring tu, yang kena makan. Yang kena makan. Makan siapa? Kita lah. Kita tak boleh lah, bukan Nabi larang. Nabi larang makan kulli dhinabin. Kulli tu, kalau orang mengaji nahwu, dia tidak maf'ul zahirnya. Dia tidak maf'ul, dia mudhafun ilaih. Tapi pada hakikatnya maf'ul. Sebab idhafah masdar di sini, idhafah masdar pada maf'ul. Maknanya yang bertaring tadi yang kena makan. Hak je makannya siapa? Kita lah. Nabi larang, orang Islam. Tasyriyah adalah hak ni kan. Pasal dia larang, orang kafir tak ada cara hak tu. Tak cara. Orang Islam. Baik. Imam Malik tak faham lagu. Imam Malik tak faham lagu tu. Imam Malik faham akli tu masdar, bukan dengan makna masdar. Dia faham masdar dengan makna isim maf'ul. Ni kena orang ngaji ni. Tak ngaji tak faham. Dengan makna isim maf'ul. Dan idhafah di situ, idhafah masdar tu bukan idhafah masdar kepada maf'ul, tetapi idhafah masdar kepada fa'il. Dia nak ayat kaedah tu. Ya kita tak faham, kita duduk kata orang ni salah, orang ni salah. Sebenarnya betul maka. Kalau mengikut kaedah masing-masing itu betul. Ikut dia lah. Dah dia lalu, nak makan dah. Kita tak lalu, sudah. Janganlah kata kepada saudara kita sama kita. Berapa juta orang ikut lagu tu.
tu kalau pergi di Afrika tu, pok-pok tu makan uduk, kita kata makan uduk dah makan belakang tu, dia senang lagu tu, dia hidup di dalam suasana lagu tu, biar ke dia. Patut hadis tadi, dia ada dia faham cara dia sendiri. Jangan kita ingat kita saja yang faham cara kita. Waktu pun betul juga, ada kaedah dia juga. Jadi naha an akli kulli dhinabin, Imam Malik faham gini, Nabi SAW melarang daripada memakan sesuatu yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Gitu kan, binatang yang bertaring ni kan, sifat dia makan, dia pemangsa orang panggil. Rimau kau dia jenis terkai kan, dia jenis cerobok terkai, dia guna taring dia, guna cakar dia tu. Jadi binatang yang dimakan oleh binatang-binatang buas, kita panggil binatang buas lagu ni, tak boleh makan. Katakanlah kita pergi tengok rimau duk terkai kijai tu, hamba-hamba terkai kijai tu, matilah kijai. Yang rembak ke dia dah, patah tekuk dah, tu dia kekok, patah tekuk mati. Kita boleh makan kan tidak? Tak boleh. Pasal apa? Hadis tadi dia. Itu maksudnya. Jadi maknanya tak boleh makan apa yang dimakan oleh binatang buas. Kalau dia makan lagi lah, kalau dia tak makan pun tak boleh, sebab dia mati itu bukan sebab dia. Kecuali kalau kita dah sembelih. Jadi apa dia lari, kita bedil kan misalnya, dia sudah rebah dah kijai saat ni, dia kekoh dah, kita bedil, tembok ala kata, kita kata dah rimau sebelah lari lah, boleh kita adalah kijai lah di mana kijai tu halal ke tidak. Imam Malik kata tak boleh, kecuali kalau kita dah sembelih. Kalau dah sembelih tu orang lain pun kata lagu tu juga. Memanglah kalau binatang buah berebut dengan kita, dia lari, dia tinggal, kita tak ada sembelih, orang lain pun kata tak boleh. Imam Malik pun kata lagu tu juga. Tapi kita kata tak, bapa dia faham lagu tu, bapa dia faham lagu tu. Ni orang yang ngaji nahwu Arab dia tahu. Kalau orang tak ngaji nahwu Arab dia tak faham. Gitu ya, boleh kita kata. Tapi kalau kita nak tengok dari segi hujah, sokongan daripada Quran, lebih sesuai dengan hak Malik tu, lebih sesuai dengan hak Malik. Orang lain tak boleh bagi bukti ayat Quran. Hak kata tak boleh makan binatang yang bertaring, mana ada dalam Quran? Tak ada. Dalam hadis ada, tapi hadis tak ada, dia faham lagu lain. Tapi hak Allah ke menyokong Malik tu ada dalam Quran, ada dalam Quran. Misalnya dalam ayat surah Maidah, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma zakkaitu. Cuba perhati tu, wa ma akala sab'u, dan apa maknanya hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu makan bangkai, darah, lagi babi, dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik, mati tercekik, ikutlah orang cekik kau lagu mana kau, dan mati yang terhempak, al mawqudatu wan natihatu, binatang yang mati kerana ditanduk, wa ma akalas sab'u, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Cuba hati. Dia kata ni dalil dia. Kalau Quran, tengok hadis, kalau tak sesat tengok Quran, lebih sokong hak mana? Bukan manusia makan binatang buas. Binatang buas tu makan benda tu, hak tu tak boleh dalam Quran kata. Hak tadi cerita tadi, kalau binatang buas tu terkai kijai, kita kata dia makan dah sebahagian atau tidak, mati-mati kita tak ada sembelih. Illa ma zakkaitum, kecuali kalau mudah sembelih. Tak apa kalau dah sembelih. Jadi siapa yang memakan? Yang memakan itu binatang buas tu. Cuba tengok, Quran lebih dekat kepada hak Malik. Baik, kita kata taklah, ya ramai-ramai tu orang faham, orang tidak faham gitu, maknanya tak boleh makan hak bertaring. Kita dah tak boleh makan dia tu, apa kena guna dia makan binatang lain ya? Orang kata dah, dia akan kata dia mau makan gitu juga.
Dia mau pakai gitu juga. Lalu ni dia mau tak saya pakai. Tempat lain apa dia mau pakai gitu. Pula. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Itu adalah ayat tu. Dihalalkan kepada kamu saydul bahri. Cuba buka, kalau buka dalam terjemahan Al-Quran kan, orang-orang Syafi'i, orang-orang hak mengikut jumhur ulama ni, dia terjemah lagu mana? Dia akan terjemah, dihalalkan kepada kamu binatang buruan laut. Binatang buruan laut. Sedangkan saidu tu, apa dia? Saidu masdar. Apa pula masdar sini dipakai dengan makna binatang buruan laut, dengan makna maf'ul. Masdar dengan makna isim maf'ul, masih. Supaya Imam Malik pakai tadi, akli tadi tu, dia pakai dengan makna makul. Sini said masdar dipakai dengan makna masih, yang diburu, binatang buruan, bukan perburuan, bukan perbuatan berburu tu. Apa dia mau pakai gitu pula? Dia tanya. Dia tanya, apa dia mau pakai gitu? Dia mau sepatutnya kata, dia halalkan kepada kamu berburu binatang buruan lah. Berburu, perbuatan berburu tu halal. Sebab ini masdar. Sebab tadi kan makan, perbuatan makan dilarang. Bukan benda yang dimakan. Jadi hak ni pun bukan benda yang diburu, dihalalkan. Perbuatan berburu. Apa dia mau tak makan gitu? Bodoh. Dia pakai kaedah tadi lah. Kaedah masdar ada kalanya dipakai dengan makna maf'ul. Dipakai dengan makna maf'ul. Jadi dalam terjemahannya, dihalalkan kepada kamu binatang buruan laut wa ta'amuhu, dan binatang hak tidak buru. Hak kita tak payah buru, tak payah kejar, tak payah ngai, kalau kita kata tak payah tahan pukak kau, tak payah kejar lah, kena hambak, tak payah gitu. Macam apa dia? Ikutlah kita kata apa dia, tinjau kau, remih kau, gapo kau, hak tu ambil gitu je. Tak lagi, tak perlu kena hambak hak tu. Ataupun lain-lain apa dia, kita kata tiram kau apa kau, tu ta'amuhu tu makan dan laut. Said dengan makna binatang buruan laut. Mana kita nak dapat tu kena bergabung lah, cari beramak lah, kita kata halal. Binatang buruan laut halal. Jadi dia kata, apa pakai said dengan makna masih apa? Pas sekarang ni kalau kita nak pakai akli, kulli dhinabin, akli dengan makna makul, dia mau takwil pula. Apa? Hak tolak lah. Cuma dia mau tak pakai sini, tapi sini dia mau pakai juga kaedah tu. Kaedah tu dia mau pakai juga. Orang Hanafi kata, di sini saydul bahri bukan dengan makna masydul bahri, dengan makna sayd itu makna berburu, perbuatan berburu tu boleh. Dan orang ni berkaitan dengan orang berihram. Orang berihram kalau nak buruan darat tak boleh, tapi kalau buruan laut tak apa. Buruan laut ni tidak semesti dalam laut, sungai, kampung tu masuk. Mana dia ngai, dia pakai ihram, ngai boleh ke tidak? Boleh, sebab itu binatang laut. Perbuatan berburu tu tidak diharapkan, dihalalkan kepada orang yang berihram pun. Dia orang ikut tu. Pandangan masing-masing. Jadi dia pakai masdar dengan makna masdar lah. Dengan makna masdar lah. Kemudian dia kata saydul bahri, orang lain kata dengan makna ikan, gapo semua tak kena buru lah. Wa ta'abu, tidak kena buru, semua boleh kalau dalam laut. Imam Abu Hanifah kata tak, saydul bahri perburuan di laut, wa ta'amuhu, ta'amu dalam laut tu ikan saja, kata dia. Udah ketan gapo tak boleh. Kita kata orang lain faham ni, kita pada ayat tu lah boleh. Ya lah, orang lain faham. Dia tidak faham gitu. Ta'amuhu tu mana ikan saja. Apa bukti? Hadis juga. Dia pergi situ sekitar tu, dia kata uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan kepada kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai itu
al-jarad as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Apa ni, darah hak dihalalkan itu untuk kita al-kabidu wat tihal, iaitu hati dan juga lipo hak tu boleh. Jadi dia kata hak lain-lain tu tak boleh lah berdasarkan hadis ni. Berdasarkan hadis ni orang lain kata, orang lain kata pula lauk tu apa dia? At-tuhuru ma'u al-hillu maitatu, iaitu air dia suci dan bangkainya halal. Bangkai tu, Imam Abu Hanifah kata bangkai tu maksudnya ikan saja, bukan semua bangkai, bukan semua dalam laut. Sebab apa? Ada tadi lah, dia halalkan kepada kita 2 bangkai. Mana hak lain-lain itu tidak halal lah. Hak halal je tu, dia ada kait semua hadis. Jadi nak ceritanya kadang-kadang khilaf ni berlaku tu, dia pakai kaedah tadi. Orang ni tengok dari sudut ni, orang ni tengok dari sudut ni. Bila dia tengok dari sudut ni, dia kata gini lah. Dia kata gini, binatang yang bertaring tak boleh makan, haram berdasarkan hadis tadi. Hak ni kata tidak. Jadi benar ada khilaf. Ada khilaf ni ulama besar, tak boleh kata mengata. Puncanya tadi waktu punca, kalau nak tahu punca dia antara Quran dengan hadis, pergi sekitar tu mutakut tu. Kita tak boleh kata kepada Imam Malik apa pakai masdar dengan makna isim maf'ul sini, sebab tadi hak lagi tu memang pakai lagu tu, orang lain pakai lagu tu. Ni benda-benda yang menyebabkan jadi khilaf di kalangan ulama. Dah hak benda khilaf lagu ni walaupun kita tak biasa, kita tak kena, kita kena hormat. Setengah-setengah orang tu kalau hak tak serupa dengan orang dengan dia tak, Wahabi selalu dah, tak ada kena mena. Ni Imam Malik, orang Wahabi kata tak boleh makan hak bertaring, tak boleh. Dia mazhab Ahmad. Hak orang panggil Wahabi ni dia ikut mazhab Ahmad sebenarnya. Mazhab Ahmad tak boleh. Hak kata boleh ni Imam Malik. Jadi Imam Malik tu siapa? Kita kena hormat.